tentang pemandu-pemandu mabuk di Malaysia. Perkara ini sering kita dengar tidak kira di keratan akhbar, media sosial maupun berita. Jadi kami akan membincangkan tentang kes-kes yang didapati di Malaysia, kajian yang kami jumpai serta memberi cadangan untuk mencegah perkara ini daripada berlaku secara berlanjutan. Sebagai pengenalannya, mabuk ini terhasil daripada pengambilan arak yang berlebihan. Jadi, apa itu arak? Arak membawa maksud sejenis perahan anggur yang diperam. Mengikut kata orang barat, semakin lama anggur itu diperam, semakin sedap rasanya. Dari segi bahasa Arab pula, arak membawa maksud khamar, iaitu menutupi. Manakala dari segi saintifik, ia ialah minuman yang mengandungi etanol. Etanol ialah sejenis kandungan yang tergolong dalam kalangan dadah. Sudah terang lagi bersuluh hukum meminum arak ialah haram. Ia sudah termaktub dan tertulis di dalam Al-Quran. Mengikut hukum kanun jenayah syariah, pelaku atau peminum arak boleh dikenakan hukuman sebadan tidak lebih dari 80 kali dan tidak kurang daripada 40 kali. Ia dipanggil sebagai hukuman had. Syarat-syarat hukuman had ialah pelaku itu seorang yang balik, berakal, kemauan sendiri, iaitu pelaku meminum arak dengan tanpa paksaan daripada mana-mana belah pihak, dan juga minuman itu masuk ke dalam badan melalui rongga. Pembuktian pelaku peminum arak ini dapat dibuktikan dengan pengakuan pelaku sendiri dan juga pengakuan daripada dua orang saksi, iaitu saksi lelaki. Pengakuan saksi itu tidak boleh dibuat daripada saksi perempuan ataupun perempuan ditemani oleh seorang lelaki kerana ianya akan menimbulkan keraguan. Pelbagai kesan daripada meminum arak ini kerana untuk diri kita sendiri, kerana cecair daripada arak ataupun alkohol itu akan masuk ke dalam rongga badan kita dan merasap melalui saluran darah dan juga usus. Antara kesan-kesannya ialah kemurungan dan juga psikosis, kegagalan fungsi hati, jantung, radang pankreas dan sebagainya. Ibu mengandung juga dilarang untuk pengambilan alkohol ataupun meminum arak kerana ia akan menyebabkan kematian permatang dan juga kecacatan pada janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Aina. Saya akan membentangkan bahagian objektif kertas kerja. Objektif umum kertas kerja ini adalah untuk mengkaji isu-isu pemandu di bawah pengaruh alkohol yang telah menambahkan jumlah angka kematian, yang juga melibatkan pemandu atau pengguna jalan raya seperti pejalan kaki, penunggang motosikal, pemandu kereta, van, lori dan sebagainya. Objektif khusus kajian ini adalah untuk mengkaji punca atau faktor-faktor masalah kemalangan di dalam kalangan pemandu mabuk di Malaysia. Selain itu, kajian juga telah mengkaji tentang kesan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Dan yang terakhir, untuk membendung masalah ini, kajian ini telah menghuraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani insiden ini oleh semua pihak. Baiklah, seterusnya saya, Nur Syafiqah Ain, akan menjelaskan tentang kajian literature. Untuk kajian pertama, berdasarkan The Asian Post, kita boleh lihat graf yang ada di atas. Ia menunjukkan jumlah kematian akibat pemandu mabuk di Malaysia yang semakin serius. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui punca dan faktor-faktor masalah kemalangan dalam kalangan pemandu mabuk di Malaysia yang semakin membimbangkan dan meruncingkan dalam meniti arus kemajuan negara. Penjualan arak secara terbuka merupakan salah satu faktor yang diberi perhatian. Berdasarkan Timbalan Pengarah Penguatkuasa Kawalan Lalu Lintas dan Pengurusan Saman, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Nazri Husaini daripada program Selamat Pagi Malaysia yang disiarkan secara langsung di TV1. Beliau berkata, penjualan arak di mana-mana tanpa sekatan merupakan salah satu penyebab penjualan ini bebas dan senang untuk didapati oleh pemandu mabuk. Ini kerana mereka bebas untuk membeli dan minum di mana-mana sahaja tanpa had. Seterusnya, Naib Pengerusi Pertubuhan Pembela Islam Kluster Ekonomi iaitu Muhammad Nur Izzat Muhammad Johari turut bersetuju dengan kenyataan itu, di mana
mana beliau turut menyatakan bahawa sesetengah premis perniagaan tidak menghormati umat Islam dengan meletakkan arak sebaris dengan minuman halal. Datuk Muhammad Nazri Hussein turut berkata bahawa pihak yang menjual arak tersebut haruslah menasihati untuk menaiki pengangkutan awam seperti menempah teksi atau menggunakan e-hailing sekiranya mereka berada dalam keadaan mabuk, selain meminta pertolongan dari rakan untuk menghantar pulang apabila sudah di bawah pengaruh alkohol. Seterusnya, kajian kedua. Berdasarkan keratan akhbar ini, telah berlaku kemalangan yang melibatkan 39 tahun dibunuh dan isterinya cedera parah akibat dilanggar oleh pemandu mabuk. Ia lebih menyayat hati apabila arwah merupakan bapa kepada 5 orang anak. Pemandu mabuk tersebut tidak mengalami kecederaan. Ini merupakan tidak adil buat keluarga mangsa. Kehilangan nyawa bukanlah sesuatu perkara yang boleh diganti. Ketidakadilan juga berlaku apabila sesetengah pemandu mabuk melanggar dan lari tanpa bertanggungjawab terhadap mangsa. Lebih memilukan apabila pemandu mabuk tidak mengalami sebarang kecederaan, tetapi mangsa yang dilanggar bertaruh nyawa akibat dilanggar. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan turut bersetuju bahawa hukuman seperti menambahkan tempoh penjara dan kadar denda berhadapan hukuman pemanduan. Isu ini turut diperkatakan oleh kerajaan bahawa amat menyokong cadangan Kementerian Pengangkutan supaya menetapkan hukuman penjara mandatori ke atas pemandu yang ditahan kerana memandu dalam keadaan mabuk. Hukuman yang setimpal adalah wajar, ini kerana ia melibatkan kehilangan nyawa individu orang awam yang tidak bersalah disebabkan kecuaian individu yang lain. Seterusnya, berdasarkan kajian ketiga, banyak langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pemandu mabuk ini. Ini adalah berdasarkan inisiatif negara lain yang boleh diikuti di Malaysia. Sebagai contoh, di Taiwan, syarikat penjualan arak menyediakan tawaran servis menghantar pelanggan mabuk sehingga sampai ke rumah mereka. Jadi, berdasarkan kajian didapati bahawa setiap pengunjung kelab malam haruslah membuat breath analyzer untuk mengesan atau menganalisis nafas para pelanggan mereka. Jika pengunjung didapati mabuk, pusat hiburan tersebut perlulah menyediakan kenderaan untuk menghantar pelanggan mereka pulang daripada memandu kenderaan sendiri. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam mengesan pemandu yang mabuk. Masyarakat sekeliling juga perlu peka dan mengesan jika pemandu lain memandu dalam keadaan yang tidak betul dan berbahaya dengan melaporkan kepada pihak polis supaya ia dapat dibendung. Kerjasama daripada masyarakat dapat menjadikan kekangan untuk pemandu mabuk memandu atau kemalangan berlaku jika semua masyarakat mengambil berat tentang persekitaran mereka. Selain itu, mengadakan kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Periklanan di stesen televisyen juga boleh memberi kesedaran kepada penonton tentang bahayanya memandu ketika mabuk. Bukan setakat itu sahaja, ia juga boleh dielakkan apabila penjual arak itu sendiri memainkan peranan sebagai penjual dengan menjual minuman beralkohol hanya sebelum 5 petang dan selepas 11 malam harus dilarang bagi mengelakkan pemandu memandu ketika waktu malam semasa berada di bawah pengaruh alkohol dan memperketatkan undang-undang supaya memberi peringatan kepada masyarakat. Pelbagai cara dan langkah untuk mengelakkan kemalangan disebabkan mabuk dan pelbagai pihak telah berusaha untuk mencegah daripada perkara ini berlaku. Jadi, kita sendiri haruslah berfikiran waras dan tidak mementingkan diri sendiri kerana alkohol membahayakan kesihatan. Masyarakat juga haruslah mengetahui tentang keburukan alkohol itu sendiri dan tidak mengambil minuman beralkohol. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dikaji melalui isu-isu yang kita telah lihat bahawa betapa bahayanya apabila memandu semasa berada di bawah pengaruh alkohol. Nama saya Nora Siti Fitra binti Azman. Kad matrik saya ialah 2020995522. Masalah yang dikaji untuk isu pemandu mabuk di Malaysia ialah yang pertama ialah sikap pemandu yang lalai dan cuai ketika memandu kenderaan. Pemanduan yang secara tidak berhemah dan disebabkan oleh kesalahan individu boleh disabitkan satu hukuman yang besar.
kepada pemandu, lebih-lebih lagi kes kemalangan yang semakin tinggi di Malaysia. Okey, pernyataan masalah bagi isu masalah mabuk ialah tak fokus masa memandu membuatkan hilang arah dan kawalan. Perkara ini sering berlaku kepada generasi muda kerana mereka memandang enteng tentang pemanduan secara tidak berhemah. Sebagai contoh, mereka sering berfoya-foya dan pengambilan arak telah mempengaruhi diri mereka. Pernyataan masalah yang seterusnya pula ialah tentang membahayakan individu lain disebabkan fikiran yang melayang. Okey, bagi para pemandu, mereka beranggapan bahawa kereta yang dipandu berada pada jalan yang betul dan mempunyai keyakinan yang tinggi ketika memandu. Walhal, dari sudut pandangan lain, penglihatan tidak stabil kerana alkohol telah mempengaruhi diri mereka. Pernyataan masalah yang keempat pula ialah tentang membahayakan orang lain dan pengguna jalan raya. Sifat pemandu mabuk yang tidak bertanggungjawab dan tidak sedar atas perbuatan yang dilakukan telah memberi kesan dan impak yang besar kepada mangsa keluarga. Sebagai contoh, kemalangan yang melibatkan kematian ibu bapa dan membuatkan anak mereka menjadi yatim piatu serta-merta. Sikap sambil lewa pemandu dan suka berfoya-foya memberi impak yang besar kepada pengguna jalan raya. Okey, anggapan lain tentang isu pemandu mabuk di Malaysia ialah mereka beranggapan bahawa denda yang dikenakan sedikit dan sering mengambil mudah tentang perkara ini. Namun begitu, setiap pernyataan masalah yang telah dinyatakan diharapkan dapat memberikan satu kesan yang menyakitkan untuk pihak-pihak tertentu membentuk dan merancang bagaimana mengenai isu pemandu mabuk di Malaysia dapat ditangani. Hal ini bagi memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat dan sejahtera. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Fatin dan saya akan menerangkan metodologi kajian yang digunakan. Metodologi kajian terbahagi kepada dua, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif atau kuantiti ialah kajian yang kurang berstruktur dan bersifat lebih terbuka bagi mendapatkan maklumat secara terperinci dan lebih mendalam. Ianya hanya perlu melibatkan individu-individu yang berada di dalam kawasan berkenaan sahaja. Data kebiasaannya dikutip dalam bentuk pemerhatian, temu bual dan sebagainya. Para penyelidik hendaklah melibatkan diri secara langsung di dalam kajian yang dijalankan. Contoh kajian adalah seperti kajian etnografi, kajian sejarah dan sebagainya. Yang kedua pula ialah kuantitatif. Kuantitatif lebih mengutamakan kuantiti untuk mendapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif kajian dan analisis statistik data numerik. Para penyelidik yang terlibat di dalam kajian ini tidak perlu terlibat secara langsung. Contoh kajian yang menggunakan kaedah ini adalah kajian eksperimen, kajian tinjauan dan banyak lagi. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian tinjauan. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti kefahaman dan kesedaran rakyat Malaysia tentang kemalangan jalan raya yang melibatkan pemandu mabuk. Instrumen kajian adalah proses menyediakan alat untuk mengumpulkan data. Menurut Ustaz Kenali, instrumen kajian ialah apa-apa alat atau apa-apa kaedah untuk memperolehi dan mengumpulkan data kajian. Instrumen yang digunakan juga untuk mendapatkan data adalah menggunakan borang soal selidik dan kaedah rujukan. Cara mendapatkan responden adalah pertama melalui pemerhatian, kedua adalah melalui pemilihan responden dan yang ketiga pula adalah melalui pengedaran borang soal selidik.
Itu sahaja daripada saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, nama saya Adib Aiman bin Azmi dan saya akan menerangkan tentang faktor atau punca masalah pemandu mabuk di Malaysia. Okey, punca pertama yang menyumbang kepada isu pemandu mabuk di Malaysia adalah premis jualan arak secara terbuka. Okey, apabila premis jualan arak dijual secara terbuka, individu-individu akan merasa mereka bebas untuk membeli arak dan mereka boleh membeli arak bila-bila sahaja. Sepertinya contoh 7-Eleven yang dibuka 24 jam dan menjual arak secara 24 jam. Dan apabila mereka membeli dalam masa yang sama, syarat-syarat untuk membeli arak apa tu semua mereka tidak mengetatkan. Dan apabila mereka tidak mengetatkan silap-silap yang beragama Islam, yang bawa umur, mungkin mereka bawa umur tapi mereka mempunyai susuk tubuh yang besar. Jadi mereka lepas untuk membeli arak kerana syarat penjual arak tersebut tidak memikirkan tentang komplikasi yang akan berlaku. Jadi mereka hanya memikirkan untung, dan penjualan secara terbuka menyumbang besar dalam isu pemandu mabuk di Malaysia ini. Jadi dalam kajian dan statistik mereka punca bagaimana penjualan arak secara terbuka ini boleh menyumbang banyak dalam isu pemandu mabuk di Malaysia. Jadi hal ini telah memberikan sedikit sebanyak perlu diperketatkan, kerana apabila penjualan arak secara terbuka ini diteruskan, jadi ia akan berterusan menjadi punca di mana mereka boleh memberi arak bila-bila masa, di mana-mana kerana cawangan 7-Eleven terlalu banyak di Malaysia. Jadi mereka merasakan seperti mereka boleh mendapatkan alkohol di mana-mana dan pada bila-bila masa. Punca yang kedua adalah stres. Apabila sesebuah individu mereka stres akan kerja, mereka stres akan belajar, mereka stres akan keluarga mereka, hubungan mereka, sedikit sebanyak ia adalah merupakan salah satu faktor dan punca bagaimana pemandu mabuk di Malaysia ini wujud, dan ia memberikan isu yang sangat besar di negara kita. Dan apabila mereka stres, mental mereka tidak stabil. Jadi apa yang mereka tahu adalah mereka ingin melepaskan, tidak kira Cina ataupun India ataupun Melayu, mereka akan melepaskan mereka punya keadaan diri yang tidak stabil itu dengan meminum arak. Mereka hanya rasa solusi untuk melepaskan perasaan, mereka perlu meminum arak. Sebab apabila mereka meminum arak, mereka akan rasa lega, dan bila mereka merasa lega, mereka stres, mereka akan memandu kereta sama minum arak. Dan ini adalah merupakan punca yang sangat-sangat perlu dielakkan apabila mereka stres. Dan kerana itulah stres merupakan salah satu faktor dalam masalah isu pemandu mabuk di Malaysia. Faktor yang ketiga adalah tentang undang-undang di Malaysia. Mereka merasakan seperti apabila mereka memandu secara mabuk, mereka tidak rasa yang undang-undang di Malaysia ini cukup ketat. Mereka tidak rasa undang-undang di Malaysia ini cukup berat untuk mereka hadap apabila mereka memandu secara mabuk. Hal ini telah menyebabkan pemandu-pemandu mabuk ataupun pemabuk-pemabuk di Malaysia ini, mereka merasakan apabila mereka sedang tertekan dan mereka ingin melepaskannya. Jadi mereka memandu secara mabuk dan mereka beranggap supaya contoh hukuman yang mereka akan dapat itu, mereka rasa mereka tidak kisah untuk menghadapi hukuman tersebut untuk menggantikan mereka meluahkan itu. Jadi hal ini telah diusul dan telah dibincangkan kerana disebabkan undang-undang yang tidak terlalu ketat. Apabila mereka memandu secara mabuk, mereka tidak dikenakan hukuman yang sangat berat.
Jadi mereka berani untuk memandu secara mabuk. Dan ini telah memberi impak yang besar kerana ramai di kalangan masyarakat telah terkorban nyawa mereka dan keluarga telah kehilangan bapa, keluarga telah kehilangan ibu ayah hanya kerana pemandu mabuk di Malaysia yang sangat cuai, dan mereka telah melanggar dan menyebabkan kemalangan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Aina untuk meneruskan perbincangan tentang kesan-kesan isu pemandu mabuk di Malaysia. Antara impak negatif utama minum alkohol kepada si pemandu ialah sudah tentu kemalangan maut. Namun kemalangan maut ini telah melibatkan nyawa orang-orang awam. Hal ini kerana dengan pengambilan alkohol menyebabkan penglihatan si pemabuk ini tidak jelas, lalu ia menyebabkan kemalangan maut. Selain itu, pengambilan alkohol juga menyebabkan serangan mengejut. Antara serangan mengejut yang sering berlaku ialah seperti sakit jantung. Hal ini kerana minuman beralkohol mengandungi etanol, iaitu sebatian yang menindas fungsi saraf pusat yang tergolong dalam kumpulan darah. Di samping itu, kesan pemandu mabuk ialah mereka tidak dapat berfikir secara rasional. Iaitu, apabila berlaku kemalangan, mereka menunjukkan reaksi yang tidak bersalah. Namun begitu, ada segelintir pemandu mabuk yang bergaduh dengan orang awam akibat ketidakwarasan pada saat kejadian. Tambahan pula emosi yang tidak terkawal. Akhir sekali, memori blackout merupakan kesan tak akhir yang sering terjadi terhadap pemandu mabuk. Hal ini kerana individu yang mabuk dan memandu dengan kepekatan alkohol darah melebihi jumlah ditetapkan lebih berisiko mendapat memori blackout. Mereka tidak dapat untuk mengenal pasti tempat kedudukan kenderaan di atas jalan raya, kawasan jalan raya ataupun sebarang tanda jalan. Disebabkan terdapat pelbagai kesan pengambilan alkohol dalam pemanduan, kami telah menguraikan beberapa langkah yang perlu diambil oleh setiap lapisan masyarakat untuk menghalang daripada masalah ini terus berlaku. Baiklah, terima kasih saudari Aina tentang penjelasan tentang kesan isu pemandu mabuk di Malaysia. Banyak kesan-kesan yang telah diterangkan oleh saudari Aina. Baiklah, saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk membendung isu pemandu mabuk di Malaysia. Yang pertama adalah pihak berkuasa tempatan harus mengawal cara penjualan arak tersebut dengan melaksanakan dasar kawalan alkohol yang lebih ketat. Jadi apabila penjualan arak, penjualan alkohol itu telah diperketatkan, contoh meletakkan syarat-syarat yang sangat terperinci, dan kerajaan akan mengenakan denda apabila penjual-penjual, contoh premis jualan arak, jualan alkohol tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kerajaan perlu menjatuhkan hukuman kepada premis tersebut. Jadi premis akan berhati-hati untuk menjual arak dengan meletakkan maklumat ataupun meletakkan syarat-syarat yang lebih terperinci untuk rakyat yang mengamalkan alkohol itu supaya lebih berjaga-jaga dan sedikit sebanyak dapat kita bendung. Langkah kedua adalah seperti yang kita dapat kesan daripada faktor tadi, iaitu tentang waktu penjualan alkohol. Waktu penjual di kedai ataupun bar ataupun restoran harus dikurangkan. Contohnya, penjualan alkohol itu perlulah dijual di sekitar 8 pagi hingga 8 malam sahaja. Jadi pemandu-pemandu mabuk tidak berkesempatan untuk membeli arak ketika itu. Jadi dengan ini sedikit sebanyak kita dapat bantu dalam mengurangkan isu pemandu mabuk di Malaysia. Kerana seperti apa yang kita tahu, contohnya kelab malam akan dibuka pada pukul 12 malam macam tu. Jadi jika penjualan arak berlangsung 12 malam ke atas, itulah yang menyebabkan mereka mabuk ketika malam itu, dan mereka akan memandu kereta mereka ketika pulang dan menyebabkan kemalangan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Contoh seperti 7-Eleven ataupun bar
bar, restoran. Jadi supaya restoran itu tidak menjual alkohol lebih daripada waktu yang tidak sepatutnya untuk menjual alkohol. Baiklah, yang ketiga adalah langkah-langkah untuk membendung adalah memastikan pemandu mabuk itu ditangkap dan dikenakan denda atau hukuman yang setimpal. Okey, hal ini kerana seperti yang kita tahu, hukuman yang dikenakan kepada pemandu mabuk di Malaysia tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Kerajaan perlulah mengetatkan lagi hukuman yang akan dikenakan kepada pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan, yang meragut nyawa, kemalangan yang meragut nyawa ataupun apa-apa musibah. Jadi supaya dengan ini pemandu-pemandu mabuk akan lebih berhati-hati, dan mereka juga kita dapat bendung supaya mereka tidak akan lagi dan akan takut apabila hukuman yang akan dikenakan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Baiklah, langkah yang keempat pula adalah wajib menempah pemandu khas ataupun perkhidmatan e-panggilan, e-hailing ataupun Grab bagi menghantar mereka pulang. Jadi apabila kita perlulah memberi kesedaran terhadap masyarakat, bagi contohnya kawan mereka yang berada dalam keadaan mabuk dan membawa kereta, ia perlulah dinasihatkan untuk mereka mempunyai pemandu khas ataupun mereka ditempahkan Grab ataupun Uber untuk mereka pulang ke rumah, kerana disebabkan inilah mereka akan memandu secara mabuk dan akan menyebabkan kemalangan yang tidak diingini di Malaysia. Jadi kerajaan perlulah memberikan fokus, perlulah menggubal semula undang-undang dan hukuman yang lebih ketat kepada pemandu mabuk di Malaysia ini. Cara undang-undang dan hukuman itu dikuatkuasakan juga sangat penting bagi mengurangkan kes-kes kemalangan di Malaysia yang berpunca daripada pemandu-pemandu mabuk yang tidak bertanggungjawab. Kes-kes pemandu mabuk di Malaysia semakin meningkat dari masa ke semasa. Ia dapat dibuktikan dengan kes-kes yang kami jumpai dan juga kajian yang telah kami lakukan. Antara cadangan yang dapat kami keluarkan ialah pelaku mempunyai tanggungjawab terhadap diri dan masyarakat. Sebagai contoh, dia boleh menetap di hotel selama 1 malam ataupun menaiki teksi dan Uber untuk pulang ke rumah. Undang-undang juga perlu diperketatkan, sebagai contoh hukuman gantung sehingga mati sekiranya kemalangan yang berlaku menyebabkan kematian. Pelbagai kes yang kami jumpai iaitu kemalangan yang menyebabkan kematian di mana pelaku hanya perlu membayar denda dan hukuman itu tidak setimpal dan tidak adil dan seksama. Rakan-rakan juga perlu mengawasi rakan-rakan sendiri kerana ia adalah tanggungjawab bersama. Keluarga juga boleh memberi sokongan untuk mengurangkan ketagihan pengambilan alkohol dan memberi support mental dan fizikal. Akhir kata, perkara ini dapat dicegah sekiranya kita bersatu padu untuk membasmi pemandu mabuk di Malaysia. Ia bukannya membasmi tapi mengurangkan. Jadi, bersatu kita teguh, bercerai kita rengkuh.